Tak ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillu waj'alna lilmuttaqina imama. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh sambung bacaan kita ini. Kita sampai pada muka surat 39. Muka surat 39 ini kita masuk tajuk waktu dan kondisi doa mustajab. Iaitu waktu dan kondisi doa yang mustajab. Yakni penulis mula nak berbincang dengan kita ikhwan berkenaan dengan dalam suasana apa, dalam waktu macam manakah yang kita boleh melihat petunjuk di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah yang sahih tentang suasana dan waktu yang kita disuruh rebut, kita disuruh memburu waktu itu, cari waktu itu. Penulis rahimahullah, penulis kita ini wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila darain. Penulis menyatakan, pertama, sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala berfirman tentang keluarga Ya'qub. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahan dia, mereka berkata, yakni anak-anak Nabi Ya'qub, wahai ayah kami, mohonlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, yakni berdosa. Ya'qub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku
Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Penulis mengambil ayat ini ikhwan untuk menyokong tajuk di atas, ayat 97-98 daripada surah Yusuf, surah yang ke-12. Iaitu penulis nak menumpukan pada perkataan jawapan Nabi Yaqub, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Perkataan saufa, bila anak-anak Nabi Yaqub dia pemai surrender depan Nabi Yaqub, iaitu setelah dia masuk ke Mesir, dia jumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Nabi Yusuf bagi kepada keluarga mereka ni, bila dia cerita pak mereka tak nampak, Nabi Yusuf kata, nak ambil baju aku ni, bawa balik, letak tang wajah bapa hang, nescaya bapa hangpa akan nampak balik. Maka Quran kata, falamma anja al-bashir. Quran kata apabila datang al-bashir, yakni si pembawa khabar itu. Ada ulama kata iaitu Yahuza bin Yaqub, anak Nabi Yaqub juga, dia yang bawa baju tu. Anak yang mana? Anak yang masa hari dulu dia yang bawa baju yang berlemak dengan darah palsu tu. Dia bawa, hari tu dia tipu pada pak dia, hari ni dia bawa baju betul, baju Yusuf yang betul. Falamma anja al-bashir alqahu ala wajhi. Yaqub bila tengok baju tu datang, dia pun letak di muka dia. Quran kata fartadda basira, kami kembalikan penglihatan Yaqub. Yaqub kata kepada anak-anak dia, Yaqub kata, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yaqub masa dia masuk ke Mesir, dia duk kata kat anak-anak dia kata, aku bau Yusuf, aku dapat bau Yusuf, tapi aku takut hampa tak percaya kat aku, nanti hampa kata aku ni keliru, aku ni dah tua, aku ni keliru. Bila dia dapat balik baju Yusuf, dia letak di muka dia, Allah kembalikan penglihatan dia. Dia kata kepada anak-anak dia, dia kata, alam aqul lakum, tidakkah dulu aku kata kat hampa, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku tahu di sisi Allah apa yang hampa tak tahu. Aku tahu anak aku tak mati, aku tahu. Maka jelaslah, berjumpalah Yaqub dengan Yusuf, berapa lama berpisah daripada kecil sampai besar, dan hilanglah segala duka. Masa tu datang ayat ni, anak-anak dia pun mengaku salah. Dia berkata, ayah, astaghfir lana zunubana inna kunna khati'in. Kami salah ya, memang kami salah, kami beristighfarlah di atas dosa kami ayah. Tolonglah ayah pun minta ampun kepada Allah supaya Allah ampun dosa kami. Maka Yaqub kata saufa, dia guna perkataan saufa. Saufa menunjukkan benda tu dia tak buat dandan. Kata dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi Yaqub tunggu sepertiga malam baru dia beristighfar kepada anak-anak dia. Maka penulis ambil ayat ini menyokong tajuk di atas, iaitu tajuk dia, waktu dan kondisi yang mustajab doa adalah sepertiga malam. Jadi daripada surah Yusuf ayat 97-98 menunjukkan para anbiya, termasuk dalam ayat ni Yaqub alaihi salam, dia mengambil sepertiga malam untuk beristighfar kepada anak-anak dia. Itu dalil penulis dengan ayat ini apa kaitan dengan tajuk di atas. Dia tidak dandan minta ampun, tak dandan. Saufa, dia ambil masa. Sa'astaghfiru, kalau dia pakai sin, menunjukkan dia lala tu juga, dia beristighfar ke, dia minta ampun. Dia kata saufa, nanti benda yang akan datang kan, saya nanti buat kemudian. Kemudian penulis dia kata ada yang berpendapat bahawa beliau mengakhirkan istighfarnya hingga sepertiga malam terakhir.
Ini pandangan kebanyakan daripada para ulama tafsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Fayaqul, "Man yad'uni fa astajib lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Terjemahan dia, Nabi bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada tiap malam, yakni ketika sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, Tuhan berfirman, barang siapa yang memohon kepadaku, aku akan mengkabulkannya. Barang siapa meminta padaku, aku akan memberinya. Barang siapa meminta ampun padaku, akan ku mengampuni dosa-dosanya. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ikhwan pertama, penulis kita kata, waktu dan kondisi doa yang mustajab itu ada pada sepertiga malam yang akhir, lebih-lebih disokong oleh hadis ini, hadis Bukhari Muslim ini. Dan dalam hadis ini Allah Ta'ala sendiri menyebut, man yad'uni, man yas'aluni, man yastaghfiruli, man yastaghfiruli. Siapa yang menyuruh aku, siapa yang meminta pada aku, siapa yang beristighfar pada aku, semua permintaan itu akan Tuhan kabulkan. Nanti kita ada bab dalam buku ini, iaitu bab bagaimana Tuhan mengkabulkan doa para hamba dia, berdasarkan cerita daripada Nabi. Macam mana Tuhan kabulkan doa kita. Baik, yang kedua, penulis menyatakan saat kita disuruh meminta kepada Allah Ta'ala, ikhwan, ialah saat sujud. Ialah saat ketika sujud. Saat sujud ini tentulah sujud dalam salat lah, bukan sujud asing tu. Sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi rabb. Wa amma sujud fajtahidu fi ad-du'a. Fa innahu qaminun an yustajaba lakum." Nabi bersabda, aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat rokok dan atau sujud. Adapun saat rokok, agungkanlah Rabb di dalamnya. Adapun saat sujud, perbanyakkan berdoa di dalamnya. Sebab saat seperti itu layak bagi kalian untuk dikabulkan. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Dan juga firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu pada Rabbmu. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat pada Rabbnya adalah saat ia sujud. Perbanyakkanlah berdoa. Ini juga di dalam riwayat Imam Muslim. Ini saat yang kedua, ikhwan, iaitu kita perbanyakkan doa di dalam sujud. So tidak disebut sujudnya akhir. Kita tidak menentukan sujudnya akhir. Mana-mana sujud dalam salat boleh. Cuma kalau kita nak perpanjangkan sikit dalam sujudnya akhir, itu bahagian kita sendirilah, dia bukan trend, dia bahagian kita. Mai sujudnya akhir, kita rasa memang dah kita nak angkat kepala, nak duduk tahiyat akhir, nak bagi salam, kita nak minta banyak sikit. Silakan. Idza sallaita wahida, ulama kita kata bila kita sembahyang dalam keadaan seorang, falyutawil ma syaa. Panjanglah panjang mana kita nak. Tapi kalau kita salat imam, tidak. Iza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Bimbingan daripada kekasih Allah ini salawatullah wassalamuhu alaihi, bila satu orang tu jadi imam, falyukhaffif, dia kena
ringankan dia punya salat. Kalau dia baca tasbih rakaat, subuhun qudus rabbul malaikatu warruh, dia baca sekali, dengan dia baca sekali itu memberi takhfif kepada makmum, itu cukuplah. Tak mesti dihabiskan 3 kali. Tapi kalau dia baca dalam sujud dia subhana rabbiyal a'la, itu lebih pendek, lebih cepat dia ucap, dan 3 kali itu tidak terlalu panjang, maka dia ucaplah 3 kali. Sebutan 3 kali dengan perintah Nabi, jangan memberi bebanan kepada makmum, tidak bercanggah. Maka kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 3 kali itu darah tinggi lagu dan temperature nak naik, maka imam mesti tidaklah sampai baca 3 kali. Dan itu tidak mengurangkan pahala. Sebaliknya kalau dia baca 3 kali, hospital semua jejuh belah-belah sini, kawan ni nanti arwah pula sekali lagi, itu mendatangkan dosa. So dia kena hati-hati. Jadi ikhwan, ambillah kesempatan di dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, yang ketiga, saya cuba berkelakuan baik pada malam ni ikhwan. Kan? Saya cuba nak habis tajuk ni. Saya cuba berakhlak. Yang ketiga, tapi bila jadi orang baik macam rasa macam duduk rumah mayat, tak seronok. Kena jahat juga sikit. Baik, yang ketiga, bila waktu dikatakan mustajab doa berdasarkan himpunan daripada penulis ini, dia kata satu waktu di hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannata, wa fihi tiba alaihi, wa fihi uhbita ilal ardi, wa fihi taqumus sa'atu. Hari diterbitkannya matahari yang paling baik adalah hari Jumaat. Pada hari itulah Adam diciptakan. Dia dimasukkan ke dalam syurga. Dia bertaubat kepadanya. Dia dicampakkan ke muka bumi. Dan pada hari itu pula kiamat akan terjadi. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Jadi kita bukan saja percaya Adam dibuat pada hari itu dan sebagainya, tapi kita juga percaya perkataan Nabi, dalam seminggu ni ikhwan, hari di mana matahari memberi sinar yang terbaik adalah pada hari Jumaat. Apa orang sains nak kata, itu nombor 2. Sama ada orang sains dah jumpa benda ni atau tak jumpa, itu bab kedua. Babnya Nabi kata khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Jumaat. Matahari duk keluar setiap hari. Daripada hari Ahad sampai hari Khamis dia keluar. Tetapi bila dia keluar pada hari Jumaat, itu adalah hari khairu yaum, sebaik-baik hari. Cahaya dia pun baik, hari itu pun baik. Kita beriman hak Nabi sebut takat tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumaat itu ada satu waktu yang apabila seorang Muslim berbaringan dengannya saat melakukan salat dan dia memohon kebaikan pada Allah, pastilah Allah akan memberinya. Beliau berkata dengan memberi isyarat dengan tangan beliau. Kami berkata beliau mengisyaratkan kalau waktu tersebut sangat sempit. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata waktu tu suntuk. Hari Jumaat ada satu waktu di mana kalau waktu tu kita pergi semayang ke, tentulah waktu tu waktu solat. Maka siapa yang berdoa dalam solat time tu, maka dia akan dapat apa yang wajabat lahu. Pastilah bagi dia apa yang dia minta kepada Tuhan tu, pasti dia dapat. Dan anda tahu para ulama mula khilaf mencari dalil-dalilnya lain untuk mencari waktu yang agak spesifik daripada statement yang umum ini. Kan Imam Malik dengan pandangannya yang begitu jitu, dia kata selepas waktu asar sehinggalah matahari ghurub. Maka itu orang akan tengok Imam Malik pada hari Jumaat
Selepas daripada waktu asar, dia tak akan keluar daripada Masjid Madinah. Dia akan beribadat dengan zikir petang dia sampailah masuk waktu maghrib. Dia kata ini time di mana Allah Ta'ala menerima. Dan ulama lain dengan pandangannya lain. Mungkin tuan kitab kita akan kata apa. Baik. Para ulama berbeza pendapat tentang masalah waktu tersebut. Sebahagian dari mereka kata waktu hak Nabi sebut itu adalah saat terbitnya matahari. Pagi Jumaat tu matahari keluar waktu subuh, sudah masuk dah. So kalau doa kita tu memang at par daripada subuh sampai nak maghrib, at par, maka kita akan dapat apa yang kita doakan. Sebahagian dari mereka kata yakni saat terbitnya matahari. Ada yang menyatakan ketika tergelincirnya matahari, yakni ketika masuk waktu Jumaat. Ada yang berpendapat saat azan. Ada yang kata saat khatib naik mimbar lalu berkhutbah. Ada pula yang menyatakan saat orang bangkit hendak salat. Sedangkan kebanyakan para ulama berpendapat waktu tersebut adalah setelah asar. Kemudian mereka juga berbeza pendapat berhubung dengan waktu setelah asar tersebut. Ada berpendapat yakni saat sinar mentari sudah menguning di ufuk barat. Sebahagian mereka berpendapat yakni waktu-waktu akhir pada siang hari. Kata dia pendapat inilah yang benar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jumu'ati thinta asyarah yuridu sa'atan la yujadu muslim yas'alu Allah ta'ala syai'an illa atahu Allah azza wa jal faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Terjemahan dia, pada hari Jumaat terdapat 12 waktu. Bila seorang Muslim memohon sesuatu kepada Allah, pastilah Allah akan memberinya. Maka carilah akhir waktu setelah asar. Ini dalam riwayat Abi Daud, dan para ulama kata ada sokongan hadis menilaikan hadis ini dengan hadis yang sahih, terutama Syekh Nasaruddin Al-Albani. Jadi pendeknya ikhwan, waktu ketiga adalah waktu hari Jumaat, dan kita carilah pada hari Jumaat itu waktu apa. Masa kita belajar dulu, Cik Guru kata itu waktu bila khatib baca khutbah pertama dia duduk sat, lepas tu dia nak bangkit pula khutbah kedua. Waktu itu kita disuruh berdoa. Tapi untuk bila kita selawat, kalaulah waktu itu seperti hadis Nabi kata dia pendek, bermakna bukanlah selawat tu tak baik, tetapi Nabi suruh baca doa, dia pergi selawat. Wahai, masa selawat tu sangat, tidaklah waktu tu mudayya', waktu tu sempit untuk selawat. Selawat ni panjang, tapi time untuk berdoa pendek. So orang lain pula mengaminkan selawat dia macam tu, maka sayanglah, sayang 1000 kali sayang. Baik, keempat, saya cuba berakhlak lagi nah. Saya pun lemah tau baca lagu ni. Yang keempat, setelah solat wajib. Setelah solat wajib, waktu yang mustajab doa. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Beliau menjawab, doa pada waktu malam yang akhir dan setiap selesai solat wajib. Dan ini disebut dalam riwayat yang sahih. Baik. Begitulah kita ikhwan. Masalah kita pun sama juga macam ni. Kita lepas solat adbari as-salawatil maktubah ini, selepas daripada solat hak 5 ni, dia itu diterima waktu kita berdoa makbul, mustajab. Tapi masalah kita tak berdoa. Jarak di antara awal waktu pertengahan atau di hujung saya berjemaah atau saya bersendirian? Ya. Sahabat kata masa berdoa. Para ulama kita sebut ikhwan, di antaranya yang sebut kepada Imam Ibn Qayyim
dalam kitab dia Ada' wa Dawa. Imam Ibn Qayyim kata apa ya ikhwan? Dia kata tentang Imam Ibn Qayyim kata ada 6 waktu kita berdoa yang mustajab. Dan Imam Ibn Qayyim kata kita perhatikan dalam doa kita ini 4 perkara. Satu, dia kata bila kita baca doa, dia kata masa kita baca doa, Ibn Qayyim kata masukkan hudurul qalbi, masukkan hati kita dalam doa, hadirkan hati. Satu. Yang kedua dia kata apa? Dia kata kita menghimpunkan kita punya tumpuan dalam matlub kita, dalam benda yang kita pohon pada Allah. Kita tidak tidak lalai, otak kita tak ke sana, kita fokus. Yang ketiga, Imam Ibn Qayyim kata kita perhati kepada waqtan min awqatil ijabah. Kita perhati pada waktu yang dalam nas kata ini waktu yang mustajab. Dan yang keempat dia kata bila kita doa dengan khusyu'an minal qalbi, hati kita khusyuk, kemudian hati kita ini merendah pada Tuhan, kita merasa rendah, kita merasa hina, dan kita tersimpuh dengan bahasa kita begitu lemah lembut di hadapan Tuhan. So perhati pada 6 perkara ini. Satu, dia kata sepertiga malamnya akhir. Dua, masa orang azan, itu ada doa yang mustajab. Tiga, masa orang kamat. Keempat, selepas daripada solat 5 waktu. Selepas daripada solat 5 waktu, maknanya lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu satu pandangan. Tapi ada juga pandangan kedua. Dia kata adbar ni bukan makna lepas semayang, di hujung semayang, dubur. Dubur salah ni adbar itu plural daripada dubur. Dubur salah, dubur bermakna ujung semayang, bukan lepas, ujung. Ujung ni apa dia? Lepas bagi tahiyat, lepas baca tahiyat. Lepas baca tahiyat sebelum bagi salam, itulah dubur salat. Itulah penghujung salat. Maka di situ ada doa yang mustajab. Tetapi ada juga ulama kita tak terjemah dengan makna dubur itu lepas bagi. Ibn Taymiyah mengekalkan pandangan dubur itu dengan makna ujung solat, bukan lepas salam. Kita masih dalam kondisi solat, di ujung. Dah habis dah fil alamin innaka hamidum majid. Ujung nak bagi salam di situ ada doa yang makbul. Kalaulah kita berpegang dengan pandangan yang kata lepas bagi salam masih ada doa yang makbul, so tentulah doa yang makbul itu doa kita dengan Tuhan. Sebab kita tak jumpa petunjuk Nabi maupun sahabat lepas sembahyang 5 waktu baca doa beramai-ramai secara jama'i itu dibuat secara rutin. Jadi tak ada petunjuk seperti itu. Jadi kerana itu faham kata dubur itu masih dalam solat lagi, itu nampaknya lebih selamat. Itu nampaknya lebih selamat, lebih jelas daripada kita kata lepas bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan Ibn Qayyim kata lagi satu doa makbul masa bila? Dia kata indal su'ud al-imam yaumal jumaah, masa imam duk naik ke atas mimbar nak baca khutbah tu, masa imam bergerak naik ke atas tu, di situ ada doa yang mustajab sampailah selesai habis semua. Dan dia juga kata akhir 1 saat selepas daripada solat asar pada hari Jumaat. Itu perkataan Imam Ibn Qayyim. Tapi kita begitulah lagi sekali. Saya katakan kalaulah lepas solat itu termasuk waktu yang mustajab doa, lagi sekali kita juga buang masa kita juga kesempatan. Kalau kita jemaah, Ya. itu boleh tak bagi salam terus sampai imam kita doa dulu. Lepas doa baru kita bagi salam, ataupun kita kena bagi salam dengan imam. Sahabat maksudkan ini adalah solat 5 waktu lah. Baik.
Kalau kita solat 5 waktu, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allah Ta'ala yang maha mengetahui as-shawab, itu kebenaran. Kalau imam bagi salam, imam kita dah masuk separuh daripada doa, imam bagi salam. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ada sambungan dia kan? Wa tuqa. Imam kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka sunnah mengajar kita bagi salam. So jangan kita habiskan doa itu, nanti kita dianggap tidak mengikuti imam yang dilantik. Kerana pesan Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dan dalam satu riwayat, fala takhtalifu li imam. Dijadikan imam untuk diikuti, jangan kamu berselisih dengan imam. Termasuk sujud, imam sujud, akhir imam angkat kepala. Kita masih duk baca doa. Tadi kita baca doa, pasal imam tak angkat lagi. Doa kita tak habis lagi, imam dah Allahu Akbar. So kita mesti angkat kepala kita. Kalau tidak, kita khilaf dengan petunjuk kekasih Allah Jalla wa'ala. So kita jangan sambung doa kita, melainkan kita terus bagi salam. Boleh sahabat? Nah? Baik. Yang kelima. Baik, doa yang mustajab lagi ada pada tempat mana ikhwan, iaitu antara azan dan iqamah. Di sini dia masuk sekali. Kalau Ibn Qayyim tadi dia asin azan satu, iqamah satu. Maka penulis ni dihimpun sekali antara azan dan iqamah. Azan, lepas itu ada doa azan kan? Kita dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita diajak sambut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Masih kita baca doa lagi. Ada lagi. Dan isteri Nabi dalam hadis yang mauquf, bila masuk aja waktu maghrib, dia ada memperuntukkan doa yang dia kata aku pernah dengar daripada Nabi. Nabi mengajak doa tiap-tiap maghrib, dia akan baca doa tu. Dan dalam masa yang sama dia akan sambut suara azan yang sedang berkumandang. Baik. Iaitu sabda Nabi, la yuraddu du'a bainal azani wal iqamati. Doa yang diucap antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Dan juga sabda Nabi, thintani la turaddani au aqalla ma turaddani ad-du'a'u 'inda an-nida'i. Ada dua doa yang tidak akan tertolak atau hampir tidak akan ditolak, iaitu doa saat azan dikumandangkan. Jadi kita tak perlu bimbang kerana telah ada petunjuk Nabi nak baca apa masa tu. So kita ambil pada petunjuk Nabi. Dan dalam buku kita ni pun ada doa masa azan nanti nak baca apa, ada sampai pada bab dia. Untuk permulaan ini kita tahulah itu saat doa makbul. So orang azan kita jawab, lepas tu kita ada doa wasilah. Dah habis tu kita masih boleh berdoa dengan doa kita sendiri sementara kita nak tunggu iqamah. Kalau ada orang nak buat sembahyang ba'da qabliyah apakah, silakan. Bagi yang tak mau sembahyang qabliyah, macam maghrib, macam isya, macam asar, dia tidak termasuk sunat qabliyah yang muakkad. Siapa nak buat boleh buat, tapi dia tak dituntut. Jadi yang tak buat ni boleh duduk dan boleh bermunajat kepada Allah. Di situ ada bahagian yang makbul. Yang keenam, doa yang makbul ketika bertemu musuh. Tentulah musuh di sini musuh Islam, ikhwan, bukan musuh kita. Kalau musuh kita banyak doa makbul. Oh, kita kata pelak ni aku jumpa dah, alhamdulillah, angkat tangan dah. Ni musuh Islam. Musuh Islam ni. Maknanya ketika bertemu musuh ni bila, ikhwan? Di medan pertempuran. Nabi SAW bersabda, thintani la turaddani au aqalla ma turaddani ad-du'a'u 'inda an-nida'i wa 'inda al-ba'si hina yulhim ba'duhum ba'dha.
ada dua doa yang tidak akan tertolak atau hampir tidak akan ditolak. Tak tolak satu. Nabi kata sikit sangat peratus ditolak tu sikit sangat. Yalah, kalau Tuhan nak tolak, Tuhan boleh tolak, tapi peratus Tuhan nak tolak tu jadi sikit. Dua tempat ni, iaitu doa saat azan dikumandangkan dan ketika perang tengah berkecamuk. Masa itu kita baca dalam hadis, masa perang Uhud, Nabi angkat tangan tinggi-tinggi di atas Jabal Uhud. Nabi berdoa, ya basit, ya basit. Nabi seru nama Tuhan. Tuhan, bukalah tanganmu Tuhan. Tuhannya, kalau kau buka tanganmu atas kami, tak ada siapa boleh menggenggam. Tuhannya, apabila kau genggam sesuatu atas kami, tak ada siapa boleh membuka. Nabi baca doa yang begitu dahsyat di Jabal Uhud pada peperangan Uhud itu. Maka saat itu doa sangat makbul. Bukan saja doa makbul ikhwan, bahkan untuk para mujahid ini terbuka pintu syurga seluas langit dan bumi untuk masa itu, sehingga sahabat kata tidak ada yang melambatkan aku sampai ke syurga melainkan kalau aku makan buah kurma ni. Dan dia buang buah kurma tu, bagi ke kawan dia, dia tak makan dan dia terus marah. Dan ada sahabat bila dengar Nabi kata pintu syurga dibuka seluas langit dan bumi, sahabat tu kata, kalau aku mati sekarang ini, di mana tempat aku? Nabi kata pintu syurga sedang dibuka, tak mana lagi yang nak masuk. Siapa yang mati dalam pertempuran ini, tak ada tempat melainkan dalam syurga. Dia kata, ya Rasulullah, doakan aku seorang daripada ahli syurga. Marah dia ke depan. Tak tahu Nabi jumpa mayat dia, tombak daripada depan ke belakang ini, bukan daripada arah belakang ke depan, bermakna dia cari musuh dia dan dia gugur syahid. Nabi kata, sadaqta haza. Nabi kata, dia benar, dia nak cari syurga Tuhan dan dia sampai ke syurga Tuhan. Pasal itu ikhwan, jihad ini satu daripada perkara yang tak akan hilang daripada jiwa mukmin di mana dia duduk sekalipun. Kalau dalam diri kita ni tidak ada bahagian daripada jihad, tak ada bahagian daripada jihad, itu satu syu'bah daripada nifaq. Itu satu bahagian daripada nifaq telah ada dalam diri kita. Man mata wa lam yuhaddith nafsahu. Siapa yang mati, dia tak pernah bagi tahu pada diri dia, dia nak mati syahid, dia nak berjihad pada Allah, mata ala syu'batin minan nifaq. Ketahuilah mayat dia itu satu daripada syu'bah munafik. Kalau tak tahu lain bab ni, dia tak mau, dia tutup ruang-ruang jihad. Pada dia jihad dah tidak ada, pertempuran dengan orang bukan Islam di medan pertempuran tak ada. Tak, jihad masih ada dan terbuka sampai hari kiamat. Ketujuh, saat Lailatul Qadar. Sebab malam ini adalah tempat banyak kebaikan dan tempat terkabulnya doa serta amal kebaikan akan dilipat ganda. Selain itu, beban berat akan dihilangkan dan amal pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan serupa yang dikerjakan pada bulan-bulan lain. Firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Yakni bulan-bulan yang lain yang tidak memiliki Lailatul Qadar. Malam itu lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik itu lebih baik macam mana? Dia tentu berganda. Jangan fikir orang dengan 83 tahun, itu tak tepat. Dia lebih baik, lebih baik. Lebih baik. Ramadan lebih baik daripada 11 bulan. Jadi kita nak kata apa? Satu Ramadan sama dengan 11 bulan. Tak, dia lebih baik. Bukan sama, lebih baik. Lebih baik ni kalau sama. Lebih baik. Dia ada derajatnya lebih tinggi. Berapa derajat dia? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Besarnya. Ada ulama yang berpendapat bahawa Lailatul Qadar itu terdapat pada malam ke-27. Ini majoriti para ulama ikhwan. Di kalangan para sahabat, semua malam 27 tu sampai hari ni antum duduk dalam tanah Arab, malam 27 tu antum tengok Imam Mekah sekalipun, Hijaz sekalipun, bumi Hijaz ke bumi mana, malam 27 tu, oh dahsyat, terlalu dahsyat. Mereka jaga.
Kononnya Ibnu Abbas yang bergelar Hibru Ummah, cinta umat ini, dan Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, lebih condong kepada pendapat ini. Ia beralasan bahawa surah Qadar terdiri dari 30 kata dan kata yang ke-27 adalah Hiya Lailatul Qadr. Oh, lagu tu pula kira. Iaitu dia sampai pada perkataan hiya. Yang inilah dia. Lail hiya. Inilah dia Lailatul Qadar. Dia kata kira-kira dia jatuh pada huruf ke-27, maknanya 27. Kalau itu disandarkan kepada Ibnu Abbas, kita kata kau orang tepat lah. Sebab kalau itu cara kira dia, Nabi nanti habaq lama dah. Kalau tak silap saya, dalam kitab Matla'ul Badrain, masa dulu kita baca, dia ada ajak kira macam mana nak cari Lailatul Qadar. Kalau dia jatuh hari Senin, Ramadan, satu Ramadan jatuh hari Senin, Al-Qadar mesti jatuh pada hari ini. Nanti antum balik, antum buatlah homework. Saya dah buat dah dulu, tapi tak dapat lagi lah. Duk buat, duk pakai kaedah tu. Tapi tengok dalam hadis tak ada kaedah tu. Kita kata petua orang dulu-dulu, tapi dimasukkan dalam kitab. Baik. Namun pendapat lebih jelas dan lebih kuat bahawasanya malam itu tidak ditentukan. Penulis kata wallahu a'lam, dan dia bukan nak bincang yang tu. Dia nak bincang satu daripada waktu mustajab doa sangat baik adalah pada malam Lailatul Qadar. Imam Nawawi bawa hadis dalam Al-Azkar, kemudian dia kata hadis ini dhaif, hadis daripada Anas. Nabi bila masuk bulan Rajab, Nabi akan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa ni ikhwan, kalau kita nak baca, kita minta, ya Allah, saya dah masuk Rajab, lepas ni datang Sya'ban, bagi kesempatan pada saya untuk Ramadan. Itu kita boleh minta ke Tuhan, tak ada hal. Tapi bila kita kata Nabi yang ajak macam ni, ini masalah. Sebab dari segi sanad, kekuatannya tidak ada untuk disandarkan kepada Nabi. Kita nak minta, ya Allah, ya Allah, dah sampai Rejab, lepas ni hari ni berapa Rejab? 7, 8 Rejab dah hari ni. Pejam cilik Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pula dah. Pejam cilik Sya'ban. Mai Sya'ban nisfu Sya'ban pula masuk. Alamak, pejam cilik. Kawan tu keluar pakai songkok sengit, dia bagi tahu. Raya bukan puasa, raya tu. Sebulan dia berjalan tak sedar. Begitulah pantasnya masa. So kita nak baca doa minta berkat, silakan. Tapi jangan sandarkan benda itu kepada Nabi, itu tidak boleh. Ke-8, doa imam yang adil. Iaitu orang yang berpuasa, doa yang ke-8, doa imam yang adil. 1, orang yang berpuasa hingga dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang doa mereka tidak pernah ditolak. Imam yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat 3 doa itu di bawah naungan awan pada hari kiamat, dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Lantas Allah berfirman, demi kemuliaanku, sungguh aku akan menolongmu walaupun waktu telah berlalu. Ini 3 orang ini disebut dengan mereka itu akan diterima doa mereka. Imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang puasa, dan orang yang dizalimi. Jadi pemimpin ni dia kena ada satu doa untuk rakyat. Dia kena adil lah. Itu kita takat ni kita dapat pemimpin yang adil tak lagi, kawan? Ini Perdana Menteri nombor 8 lah. Tak tahu lagi lah. Itu jawapan yang betul. Pasal kabinet pun tak tahu lagi. Menteri-menteri kabinet, senet ni semua lagu mana kita pun tak tahu. Nak main keluar macam mana punya otak nak, tak tahu. Kan 2 tahun silam dah tengok dah. Otak kartun ke otak apa dah tengok dah. Ni baru punya nak keluar. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah kok mana pun dia tak boleh hidup tak ada pemimpin. Itu prinsip. Imam Tahawi mengulang perkataan ini dalam buku dia Aqidah At-Tahawi, dan disyarah oleh
Ibnu Abi Aiz Al-Hanafi. Ahlus Sunnah dia kekal dengan prinsip dia. Dia tak boleh hidup tanpa pemimpin. Dan dia adalah golongan yang mendoakan pemimpin dia, tidak melaknat. Jadi untuk yang dah berlalu, kita kata terima kasih di atas sumbangan anda untuk negara ini. Untuk yang datang, kita kata welcome. Please lead us. Betul? Kalau nak perbetul saya punya grammar? Ya. Kita memerlukan mereka untuk lead kita. Dan kita doakan. Kita mendoakan. Alhamdulillah, Tuhan kadang-kadang dia tolong kita dengan cara tak sedang. Kadang-kadang kita ingat rugi kat sini. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia bagi pelingkuk kot ni untuk mudarat kita pada masa depan diselamatkan. Setengah orang dia sayang dengan Tun, dia pun menangis. Dia pun sujud lama, menangis dia pun dengar malam ni kata dalam sujud, dia pun terus tengah dengar ceramah ni sujud terus. Dia sayang. Ada sayang dengan yang lain. Ada meluat dengan yang baru nak naik. Kita Ahlus Sunnah dengan yang dah, kita tak suka penindasan pemimpin. Bukan pemimpin tu kita tak suka. Ahlus Sunnah menghormati pemimpin. Pasal tu tak boleh angkat senjata lawan dia. Angkat pen pilihan raya tukang boleh. Angkat senjata lawan tak boleh. Sampai bila-bila Ahlus Sunnah tak akan terima kaedah itu. Bila dia jadi pemimpin kita, bagi ruang kepada dia untuk buat, suruh dia tunjuk dia punya. Tak lama ikhwan, 3 tahun pilihan raya akan dibuat lagi. Sat saja. Maka betul lah, kerajaan Malaysia ini satu kerajaan. Pasal itu saya tak boleh jadi orang baik lama. Mula jahat tu mula nak marah. Kan dia baca dia lemah dah. Kok mana pun sikit kena jahat. Lebih baik Ustaz Sabri minta maaf. Saya minta maaf. Saya malu tengok Ustaz Sabri. Betul, kerajaan Malaysia adalah satu kerajaan yang telah diterjemahkan di dalam filem Laksamana Do Re Mi. Last kali tinggal raja dengan satu menteri duk kipas bawah pokok. Betul-betul kita kena ikhwan. Betul-betul. Ustaz Sabri, you agree with me? Sekali kita kena. Walaupun dalam tempoh tak lama. Tapi, betul lah kawan. Bukan kata dia buat lagu tu, dinding istana dia kopi. Dia tu kata ada akal kan Menteri Pasolan. Raja duduk bawah pokok. 3 Laksamana ni, mai ingat orang jual aiskrim. Ingat orang jual aiskrim. Dia kata kamilah hamba rakyat yang ada, rakyat lain semua dah lari di gunung-gunung. Kamilah yang ada untuk hamba angkatan negeri ini masih berdaulat. Siapa punya pasal? Menteri Fasolah. Cuma Menteri Fasolah tu kita tak dapat kesan. Siapa dia? Yang tu kita tak tahu. Tapi nasib negara kita dah jadi. Dah jadi. Dan siapa dia 3 orang Laksamana ni pun kita tak tahu lagi. Tak tahu. Siapa dia? Tapi nampak macam tahu. Tapi kita pun tak tahu. Begitulah ikhwan. Lepas ni kita kena cari bulu runcing. Apa nak jadi. Tapi tak lama, 3 tahun. 3 tahun tak ada banyak benda kita boleh buat sangat. Tetapi kita mendoakan kebaikan negara kita. Rakyat Malaysia ni ikhwan, kita patut bagi suatu anugerah yang cukup cemerlang. Rakyat yang terbaik dalam dunia adalah rakyat Malaysia. Yes. For all citizen in this country, rakyat Malaysia adalah rakyat yang terbaik dalam dunia. Hang buat macam mana pun pada negara ni, dia sami'na wa ata'na. Oh, dahsyat. Bagus dia. Dia rakyatlah yang menanggung kesan yang paling dahsyat dengan ketidakstabilan ekonomi. Yang terkesan adalah rakyat. Golongan atasan dia pun tak terkesan. Tambah kalau mereka ada jawatan menteri, lagilah mereka semua hidup di atas allowance, di atas apa, dia pun tak ada apa. Mereka duit minyak pun tak bayar macam kita. Tapi yang kena kesan, kalau minyak jatuh, minyak akan melambung naik. Minyak dunia jatuh, kita akan harga jadi tinggi. Yang kena pay more adalah citizen in this country. Hang gaji 400 ke, hang gaji 4,000 ke, every day you kena bubuh minyak dalam you punya kereta dan motor. Nak kena start, nak kena pergi kerja. Nak naik basikal, nak jadi macam Cina, tak patut lah.
Sebab apa, kadang-kadang duduk Sungai Petani, kerja sampai mana? Kerja sampai penjara Pulau Pinang, gamak nak naik basikal. Lama-lama rantai tu cabut. Tak boleh. Nak kena naik motor. Naik motor pula pakai kolah masjid, menyayang. Pakai minyak. Minyak pula you must pay. Kena bayar. Minyak naik. Yang kena tanggung ni. Orang besar-besar, dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Yang tanggung adalah kita. Namun selalu Allah merahmati kita. Ketenangan, keamanan, kita kekal boleh tidur lena, kita kekal boleh makan sana, kita boleh makan sini. Cara rakyat Malaysia pergi makan seolah-olah negara dah tidak ada kesan ekonomi. Tapi dilihat kepada indeks ekonomi, negara ni semakin teruk. Kita pergi Thailand, masuk Thailand, bagi duit Malaysia, dia kata tak mau. Dulu kita pergi Thailand, zaman saya pergi dulu. Saya pergi cari zikir, bukan saya pergi buat mengarut-mengarut. So jangan tengok saya macam tu. Saya Al-Fadil. Zaman saya pergi Thailand dulu, kita makan apa pun kita bayar dengan duit kita. Dia angguk. Bahkan ada belen lagi. Zaman orang hari ni pergi Thailand, langkah-langkah berkeluar duit kita, dia tak mau. Dia tak mau. Dia mau duit dia. So rakyat yang tanggung. Tapi rakyat alhamdulillah, yang beli rokok macam biasa, yang isap ganja pun macam biasa. No problem, macam negara ni tidak ada kesan. Itu satu daripada apa ikhwan? Rahmat Tuhan bagi kepada rakyat yang menanggung penderitaan. Dan bila antum tengok pula watak sebahagian pemimpin yang tak boleh tidur lama, yang tak boleh tidur lena dan masih tidak redha dengan apa yang jadi, mereka antum tengok statement mereka, ceramah mereka. Yang kalah dandan buat ceramah nak cakap yang tu nak abang, yang tu nak abang, yang ni. Masa tak kalah tak ada benda nak abang. Kalah baru ada banyak benda nak abang. Mereka lah manusia yang tidak memiliki jiwa yang tenang. Itu kondisi mereka. Dan saya kena kata, pasal I'm a citizen in this country. Ya, saya pemegang pasport kad pengenalan biru, bukan merah. Saya biru. Ya, I born in this country. 1974. Oh, don't play with me. Ya, kami main. Saya pemegang pasport merah. Yes. Pasport merah. Warna pasport. Jangan cemas Senang. Awak Senang cemas. Warna pasport merah. IC biru. Mana boleh hidup baik. Sikit kena jahat. Ya ikhwan. Jadi kita alhamdulillah ikhwan. Kita boleh main mengaji. Ada tengok kita punya sebelah kita ni punya cakotiau tak berhenti. Tidak ada tak pernah putih kotiau sehari pun. Biasa tak ada apa-apa. Orang makan, orang minum. Tapi duk tengok minyak naik. What happened to this? Tengok kepada statement orang besar-besar, depa cemas. Depa duk fikir macam mana nak buat. Tengok kepada rakyatnya hidup, no problem. Sabtu Ahad boleh PD lagi. Makan lagi, pergi cari cendol Senawang. Cendol Senawang. Apa Leman? Leman apa nama cendol tu? Leman Dali. Oh, Pak Cik tu saya pergi sekali. Dia orang kata cendol Senawang. Nampak duk pergi jauh macam mana dah. Saya pergi sekali nak cari pasal apa? Cendol apa? Cendol. Jangan cari besar. Tak main kuliah tak apa, cendol jangan tak kena. Itu ciri-ciri orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang punya ciri makan cendol, mi goreng mamak, ganja. Itu ciri-ciri orang Pulau Pinang. Kalau tak pernah sentuh benda ni, you tak pernah duduk Pulau Pinang punya orang. Nampak sangat you porter step punya orang. Orang Pulau Pinang. Pilah makan. Tapi bestnya cendol di Senawang tu, Pak Cik tu, apa Leman Dali tu, dia pandai history. Dia semua benda dia cakap, saintifik punya nama pokok ni nama apa, daun pegagar saintifik nama apa, asal tanam di mana, benih mekuk mana, berapa umur. Saya habaq kata saya orang Pulau Pinang, dia habaq keluasan negeri Pulau Pinang ni banyak mana, pulau ada banyak mana. Wow, betul dia habaq tu semua betul. Ferry ada berapa, jalan berapa, tak jalan berapa. Semua dia habaq. So kita apa, masa cendol mai itu sudah tiba. Kita pun dengan bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana semua.
Kita pun kena cendol, kena cendol, baru kita tahu Senawang rupanya bukan Pulau Pinang. Senawang tetap Senawang, kan? Ha? Kena sekali, kita kata semangkuk kita kongsi 4 orang boleh tak? Cendol kot mana pun dia kena main Tanjung juga. Tak boleh. Kan? Tang legend cendol Senawang ni saya puji lah. Pak Cik tu dia pandai sejarah semua. Saya tahu. Dia bekas askar. Dia tahu banyak lah bekas askar. Kebetulan saya pergi pula dengan arwah Pak Cik Tahir kan. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kena. Tapi kalau apa nama dia? Pak Cik Leman Dawi tu kita boleh bawa dia main Pulau Pinang. Dia kena cendol Pulau Pinang, dia nanti tak menega sebulan. Pasal apa? Dia nanti cari tang mana resepi betul punya cendol ni. Pulau Pinang ni kalau ayak gula, santan, Cina yang masak lagi sedap ya kawan. Betul kawan. Kan? Kat Pinang tu dulu kan. Tu dia kita beratok. Siapa punya cendol? Jaya Nur Alip. Lah ni lah sejak pakai serban tak makan dah. Dulu ya kawan. Dulu. Cendol itu cendol BM. Pinggang panjang. Cendol BM boleh tambah 2 mangkuk. Oh, cendol. Orang buat cendol, dia bubuh santan sawit dengan santan nyok beza. Kita orang Pulau Pinang, kita tahu beza. Santan ni santan sawit, ni santan nyok. Kita makan, kita tahu. Kita tahu hatta dia perangat tak perangat santan tu. Orang Pulau Pinang boleh tahu. Orang Pulau Pinang ni banyak keistimewaan dia, kawan. Di antaranya kalau dia mengajak, dia boleh kona. Tak ada orang boleh buat. Orang Pulau Pinang saja, kawan. Tak boleh. Orang Pulau Pinang, dia dilahirkan dalam keadaan tak boleh duduk sengak. Ada orang Pulau Pinang duduk, tak ada. Daripada kecil dah buah. Ya, ikhwan. Baik, jadi kita bersyukur pada Allah. Walaupun negara kita tak stabil, Allah merahmati rakyat dalam negeri ini. Kita rakyat duduk dalam keadaan aman. Kita boleh biasa, kita hidup dalam keadaan biasa, walaupun kita tahu di atas sana tak berapa stabil. Rupanya yang tak stabil tu hanya di atas, bukan di akar umbi. Akar umbi memenuhi masjid. Akar umbi duk mengaji macam ni. Semua duk mencari redha dan mardatillah. Yang nak mencari pangkat, orang di atas. Yang nak berbuat untuk negara, katanya orang di atas. Rakyat ni tak payah dia kata dia berbuat untuk negara. Dia bukan berbuat, dia pay to this country. All kita ni pay for this country. Kerana kita punya pembayaran lah negara ni dapat dijayakan. Negara boleh tak ada pemimpin untuk satu ketika macam baru ni, tapi negara tak boleh tak ada rakyat. Tak ada rakyat habis negara tu. Dan negara tu tidak diiktiraf sebagai sebuah negara kalau dia tidak ada rakyat. Maka saya mendoakan Allah merahmati rakyat dalam negara ini dan Allah memberi petunjuk kepada pemimpin yang akan datang, yang akan lead kita lebih kepada mardatillah. Baik ikhwan. Yang ke-9, mendoakan seseorang saat tidak berhadapan dengannya, itu ada bahagian doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malak al-muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Iaitu Nabi bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya saat tidak berhadapan adalah mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat yang ditugaskan tersebut berkata, amin, engkau pun akan mendapatkan hal serupa.
Bila kita baca doa untuk saudara-saudara kita ikhwan, Allah hantar kepada kita malaikat untuk mendoa. Dan kita tak payah bagi tahu. Kita doa dah sengat-sengat. Kita tahu dia sakit, kita tahu dia susah, kita tahu dia macam tu, dia macam ni. Dalam sembahyang malam kita akan doa apa ke, kita angkat tangan. Ya Allah, bantulah sahabat saya. Ada malaikat kata, ya Allah, macam mana dia doa saudara dia, hang bantulah dia Tuhan. Penulis kitab kita ikhwan, dia bawa kepada kita 9. Ada ulama lain ikhwan tentang kondisi mustajab doa ni, dia bawa kepada kita sampai 38 tempat doa yang mustajab. Baik ikhwan, saya nak tambah satu perkara. Andai kata kita berjumpa dengan satu daripada kondisi ini, kita berdoa. Salah satunya ulama kita masukkan juga ketika kita berada di Safa, kita berada di Marwah, kita dalam ihram, kita berada di sisi Baitullah, kita berada betul-betul dalam kawasan haram, kawasan tanah haram. Itu semua kondisi doa yang mustajab. Bila kita diuji oleh Tuhan dengan sakitlah, dengan apa, itu mustajab doa. Bila lagi, bila Tuhan menguatkan hati kita, teringat nak baca doa, artinya Tuhan nak kabulkan doa kita. Bila kita dalam situasi ini, saya ambil perkataan para ulama kita dalam syarah doa, ketika mereka mensyarahkan tentang doa, mereka kata bila kita baca doa, dia orang kata ada 7 perkara jangan kita tinggalkan dalam doa kita. Kita nak minta apa, kita minta. Bahagian kita nak minta ke Tuhan ni macam-macam, minta. Ud'uni astajib lakum. Tak ada had. Tetapi apabila kita berdoa pada Allah, ulama kita tulis, ini bukan hadis tapi ulama kita rumuskan. Dalam rumusan tu dia kata perkara ini ada disandarkan pada hadis, tetapi dia tak sebut hadis tu satu persatu. Dia kata secara macam ijmal lagu tu, secara global macam tu. Satu dia kata, dalam doanya kita panjatkan kepada Tuhan, pastikan dalam doa itu ada permohonan hidayah dan taufik. Dalam banyak-banyak, hatta kita minta, ya Allah bagi rezeki pada saya, bagi sihat, ada dalam setiap doa kita ini memohon hidayah dan taufik. Kerana apa ikhwan? Kerana Allah Ta'ala itu Al-Hadi. Dia kaya dan syarat dengan hidayah. Dia nak bagi pada kita hidayah. Kita perlukan hidayah Tuhan. Satu. Dua. Yang kedua kata para ulama kita, dalam doa kita itu, adakan dalam doa kita itu kita memohon kepada Allah supaya Allah ampun dosa kita yang kecil dan yang besar. Dosa yang kita sengaja, tak sengaja. Dosa yang kita tak perasan kata dia dosa. Dan kita tak sedar pun dia dosa, tapi dia dosa. Dan itu disebut dalam riwayat. Adakan. Tuhan ampunkan saya. Dalam tu mak bapak kita, mertua kita, keluarga kita, kawan-kawan yang baik dengan kita, pohon. 3. Dalam doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala itu ikhwan, mesti ada bahagian kita minta supaya Allah masukkan kita ke dalam syurganya dan selamatkan kita daripada nar. Mesti ada. Kenapa ikhwan? Dalam banyak benda kita minta, benda paling utama di sisi Allah, jannah, tiba-tiba kita tak minta. Tak boleh. Dia buat untuk bagi kat kita. Kita sombong. Yang keempat, dalam doa yang kita pohon kepada Allah Ta'ala tu, pohonlah kepada Allah Ta'ala supaya Allah bagi kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Yang kita kata dengan hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Itu ikhwan, itu selalu kita ungkap di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dia kata bila satu orang baca doa ni, ya Allah berilah kepada saya di dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan. Ibn Kathir kata apa? Fajama'at hadhihi da'wah. Doa ni telah pun merangkumi, doa ni telah pun menghimpunkan
kullu khairin fid dunya wa sarrafat kulli syarrin. Dia telah menghimpunkan semua kebaikan dunia dan dia telah memalingkan kita, menjauhi kita daripada semua keburukan yang ada dalam dunia. Ibnu Katsir kata, fa innal hasanah fid dunya, kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara makna hasanah dalam dunia ni, dia kata tashmilu kullu matlub dunyawi min afiyatin. Merangkumi semua benda yang kita minta dalam dunia ni, yang bila Tuhan bagi dengan afiah, dengan keselamatan. Yang penulis ulama kita kata memohon kepada Allah dengan meminta keselamatan dunia. Hasanah fi dunia darul ruhbah. Kita dapat rumah tu kita boleh rehat. Kita balik rumah tu kita boleh rehat. Bukan kita ada rumah tapi kita tak boleh rehat dalam rumah. Kalau ada orang ada rumah tapi dia tak boleh rehat dalam rumah, maka rumah tu bukan hasanah untuk dia. Wa zaujatun hasanah. Kita minta dalam doa kita ni, hasanah ni termasuk dalam hasanah tu ialah di dalamnya pasangan hidup yang hasanah. Pasangan hidup yang baik untuk kita, baik. Bukan cantik saja tapi dia baik untuk kita, dia sesuai dengan kita. Wa rizqun wasi'. Rezeki yang wasi', yang luas Tuhan bagi kat kita. Wa ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa amalun salih. Amal yang salih. Wa markabun hayyin. Allah bagi kenderaan kepada kita yang mudah dengan kita. Wa sana'un jamil. Kita mendapat kepujian dalam dunia ni yang puji itu tak merosakkan hidup kita. Dia kata ila ghairi dhalik. Bila kita sebut atina fid dunya hasanah, semua ni masuk dalam doa tu. Sehingga kerana Allah dengan kebijaksanaannya menjadikan doa ini dengan nama jami' lagi mani'. Menghimpunkan apa yang patut dengan perkataan yang pendek tapi syarat dengan makna yang diperlukan, dan menolak kata-kata yang panjang. Bila kita minta panjang kita boleh lupa arah. Tuhan tolak benda-benda itu semua. Yang tak diperlukan ditolak, yang diperlukan saja dibubuh dalam doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ibnu Katsir kata, wa fil akhirati hasanah. Kita minta dalam doa ni, dia kata fa'ala zalika dukhulul jannah. Benda paling besar hasanah di akhirat ni apa dia? Masuk syurga. Kita, ya Allah saya nak masuk syurga, kita tak minta, tapi kita kata wa fil akhirati hasanah. Masuk di dalamnya permohonan masuk ke dalam syurga. Lepas itu Anas kata, apa doa aku baca sekalipun, doa ni aku tak tinggal. Ibnu Katsir kata, ikhwan, dia kata apa? Dia wa tawabi'ahu min al-amni min al-faz'i al-akbar fil arasat, iaitu Tuhan memberi kepada kita apa yang mengiringi dengan masuk syurga tu. Tuhan selamatkan kita daripada faza' akbar, kedahsyatan di sana. Wa tasirul hisab, Tuhan mudahkan kita dengan hisab. Wa ghairu zalika min umuril akhirati salihah, dan Tuhan mudahkan semua urusan akhirat kita semua jadi baik. Nak lintas sirat ke, buku diterima sebelah kanan ke, semuanya Tuhan bagi umurul akhirah salihah. Semuanya berjalan dengan baik. Itu makna wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibnu Katsir kata, amman najata minan nar, adapun najah, selamat daripada neraka, fa huwa yaqtadi tasiru asbabihi fi dunya min ijtinabi al muharram wal atham wa tarku syubahat wal haram. Adapun waqina azaban nar, dia kata dia bermula daripada dunia lagi. Tuhan memudahkan kepada kita semua asbab-asbab yang boleh menyebabkan kita sampai ke neraka daripada dunia, Tuhan tutup pada kita. Apa dia, ikhwan? Tuhan jauhkan kita daripada segala benda haram dan dosa. Tuhan tinggalkan kita benda-benda syubhat,
dan benda-benda yang mendatangkan kita dianggap sebagai orang yang tak bersih di hadapan Tuhan. Maka doa ini dibaca dengan baik dalam doa kita. Maka ulama kata pada kita memohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Yang kelima dia kata, kita pohon pada Allah supaya hati kita istiqamah dan sabit di atas agamanya akbar ini. Taat kepada Allah. Minta yang itu pada Allah. Kalau itu kita minta pada kita, itu juga kita minta pada yang lain dan keluarga kita. Dan yang keenam, ulama kita kata apa? Dalam doa yang kita minta tu mesti ada yang ni. Apa dia? Kita pohon supaya Allah tetapkan nikmat yang paling besar kepada kita, iaitu nikmat Islam, dan kita selamat di atas jalan sunnah. Dan kita tak terlibat dengan benda-benda yang merosakkan sunnah. Apa dia benda merosakkan sunnah, ikhwan? Nafsu yang jahat ni. Tak aman dengan sunnah. Tahu kata sunnah tu betul, tapi dia tak aman. Dia nafsu yang bergejolak. Dia tak aman. Dia tahu, dia respect. Betul apa yang ustaz kata betul, sahabat apa yang sahabat kata betul. Saya pun tak kata apa, tapi sahabat, kita hidup ni bermasyarakat. Itu nama dia jiwa yang tidak aman dengan sunnah. Lepas itu ada orang kata kan, Imam apa yang tulis Talbisul Iblis, Imam Ibnu Jauzi kan, dalam Talbisul Iblis tu dia cerita dalam awal, dalam muqaddimahnya awal, dia cerita ada orang baca doa. Dia baca doa, Allahumma ahyini, Allahumma amitni alal Islam, Allahumma ahyini bil Islam wa amitni bil Islam. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam Islam dan matikanlah saya dalam Islam. Ya, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ni, dia kata ulama salaf tegur kawan ni baca doa. Dia kata bukan itu yang kau patut minta, tapi sebaliknya, Allahumma amitni ala sunnah. Tuhan, matikan saya di atas sunnah. Kerana kalau sekadar mati di atas Islam ni, semua golongan mati atas Islam. Tapi tak semua mati di atas Islam yang dia dakwah. Islam itu berada di atas platform sunnah. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, hak ni semua kita nak pergi lungguk tahu nak kata apa kat mereka. Kita kata mereka bukan firqah Ahlus Sunnah, tapi beranikah kita kata mereka bukan Islam? Mereka daripada Islam. Tapi hidup mereka, ada tengok sebahagian orang Syiah, saya tak tahulah semua ke tak, tapi sebahagiannya bila tanam mayat berdiri. Tanam berdiri. Mayat kekasih Allah yang paling agung pun dibaringkan, tanam berdiri. Wow, hebatnya. Nabi kita Muhammad punya sayang kepada Ibrahim, betul? Nabi kata kepada kita, Nabi Ibrahim punya jasa besar kan, buat Kaabah, ibadat khitan, haji. Semua tu antum tahu kan kaitan dengan Nabi Ibrahim. Dia tinggal keluarga dia semua. Nabi ni punya kenang Nabi Ibrahim, sampai Nabi kata kalau hampa nak, Nabi kata pada sahabat lepas dia turun daripada malam Mi'raj, Nabi kata kalau hampa semua nak tengok muka Ibrahim, Nabi kata hampa tengok muka aku, muka dia sama dengan muka aku. Muka Nabi lah, bukan muka kawan ni. Muka Nabi sama. Sayang Nabi kat Nabi Ibrahim, dan Nabi tahu ujian-ujian besar kepada Nabi Ibrahim macam mana, tahu. Tapi satu hari pun Nabi tak pernah buat hari memperingati kelahiran atau kematian Ibrahim. Tak pernah. Nabi tak pernah buat satu hari pun hari untuk bersyukur haul Ibrahim. Haul Ibrahim. Tak. Tetapi ada orang di atas Islam tapi buat haul-haul orang mati. Ya, kita mesti minta pada Allah mati di atas sunnah. Mati di atas sunnah. Itu kemuliaan bagi seorang Muslim. Dulu kita ada doa masa kita buat qiyamul lail kan. Macam mana doa ni? Antum ingat lagi tak? Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Itu kita wirid masa qiyamul lail. Tengah-tengah malam, ya zal jalali wal ikram. Ingat lagi? Amboi macam tak biasa buat Cara sengak
amitna ala dinil Islam. Ya, amitna ala sunnah. Kalau kita mati atas sunnah, memang kita atas Islam. Memang. Itu perintah Tuhan, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kata Abdullah bin Mas'ud kan, apa makna haqqa tuqatih? Tuhan disyukuri, tidak dikufuri. Tuhan diingati, tidak dilupai. Tuhan ditaati, tidak dimaksiati. Itulah haqqa tuqatih. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati di atas Islam. Ai wala tamutun illa bi sunnati nabiyina. Jangan mati melainkan di atas sunnah Nabi kami. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi telah tunjuk kepada kami jalan Islam dengan dia itu sebagai jalan kepada kami. Maka kita kena minta pada Allah itu, ikhwan. Dan itulah di antara perkara yang para ulama kita bagi ingat pada kita, ikhwan, dalam doa-doa yang kita pohon pada Allah Ta'ala ni, janganlah kita terlupa memohon perkara-perkara yang demikian. Minta sihat, minta rezeki luah, itu semua kita tahu. Tapi ini di antara perkara yang kita kena tengok. Ikhwan, panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah, kita masuk doa yang terkabul. Oh, 7 ah? Sejak berumur ni kan. Apa tadi saya kata 1? Minggu depan lah senang. Panjang pula kan. Bagi pendek Ui, macam doktor lah. Hanya nurse saja boleh baca. Saya tidak boleh baca. InsyaAllah nanti saya akan tengok balik. Semoga diberkati oleh Allah. Dan kita akan tengok apa dia, ikhwan, doa yang termakbul. Semua tajuk pendek. Lepas tu orang yang berdoa tidak termakbul, pasal apa? Semua tajuk pendek. Saya akan berkelakuan baik. Dan hal-hal yang terlarang dalam doa, kita akan tengok. Lepas tu baru dia akan masuk anjuran kepada kita berdoa. Itu 3-4 tajuk yang akhir. Kalau boleh kita habiskan minggu depan juga, ikhwan. Lepas tu baru kita masuk syarhul muslim, keutamaan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa